24 Ogos 1511, jatuhnya Kota Melaka pada Portugis, lalu Sultan Melaka berundur ke Muar. 3 bulan kemudian, di Muar, Jaafar, Jaslan dan Johan menubuhkan sebuah persatuan pendekar dengan niat untuk mengumpulkan pendekar untuk membantu Sultan menawan semula Kota Melaka tanpa pengetahuan Sultan. Persatuan pendekar itu dinamakan Kancil Emas. Mereka menghantar seorang lelaki yang mirip mukanya dengan Viceroy Portugis untuk mengintip Kota Melaka yang ditawan Portugis dari dalam. Sementara itu, mereka juga merancang strategi untuk pembebasan Melaka. Akhirnya, pada 31 Ogos 1530, Melaka berjaya dibebaskan dari Portugis. Ketika itulah barulah Sultan mengetahui kewujudan Kancil Emas dan rancangan pembebasan Melaka. Kehidupan seharian kembali seperti biasa, teknologi semakin canggih dan berlalulah masa. 522 tahun kemudian, tahun 2052, seluruh dunia telah digemparkan dengan sebuah gerbang gaib yang muncul di England. Kemunculan gerbang ini telah menyebabkan pergaduhan besar antara negara-negara untuk merebut hak ke atas gerbang tersebut. Namun, mereka tidak tahu bahawa ianya akan membawa lebih malapetaka kepada dunia. Para iblis daripada gerbang keluar dan membuat kerosakan pada bumi ini. Manusia dibunuh dan dimakan. Walau bagaimanapun, terdapat cahaya harapan untuk umat manusia, iaitu manusia yang berkebolehan untuk menggunakan magic. Ringkasnya, ahli sihir. Salah seorang daripada golongan itu muncul di Malaysia. Namanya Adam. Beliau perlu melindungi Malaysia daripada iblis yang durjana. Inilah kisah perjuangannya. Tak payah haruk lah. Korang tahu kan video ni pasal kemerdekaan. Bukan platform untuk korang promosi cerita Wattpad korang. Lagi satu, Fawaz. Ingat aku tak tahu ke kau warna rambut kau? Sini aku tolong korang. 12:01 tengah malam 31 Ogos 1957. Padang Kelab Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan nada suara yang lantang, bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Terima kasih Zakuan kerana menyediakan video tadi. Bunga raya, bunga kebangsaan. Warna merah, indah menawan. 31 Ogos, hari kemerdekaan. Malaysia bebas dari penjajahan. Sungguh indah negeri Melaka. Tempat lahir ramai pahlawan. 64 tahun kita merdeka. Hidup aman, tiada keperitan. Assalamualaikum penonton-penonton semua yang berada di depan layar. Hari ini kami Kelana Merdeka ingin memberi teladan kepada anda semua mengenai kepentingan sambutan Hari Merdeka. Sebenarnya penting ke sambutan merdeka ni? Buang masa aku je. Tak penting kau cakap. Jadi, perjuangan jiwa dan raga tokoh-tokoh kemerdekaan pun tak penting kan? Atas sebab mereka lah kita dapat hidup senang lenang di tanah air kita ini. Kau nak Malaysia masih kena jajah British. Oh, baru aku sedar pentingnya menghargai kemerdekaan. Dengan sambutan Hari Kemerdekaan, kita dapat mengenali semula para negarawan yang telah berjasa kepada negara. Betul juga apa kau cakap tu. Sambutan Hari Kemerdekaan juga mengukuhkan perpaduan antara rakyat. Fawaz, cuba kau bagi satu contoh.
Kawasan kejiranan aku, jiran-jiran yang berbilang kaum turut ikut serta dalam majlis gotong royong dan menceriakan persekitaran sempena bulan kemerdekaan. Betul lah tu, kejiranan aku pun macam tu juga. Bila perbarisan hari kemerdekaan, jiran-jiran semua berkumpul depan projektor tengok sama-sama. Aku pun nak bagi contoh kak. Silakan. Kat video ni ada satu pelakon bukan pelajar sains Johor kan? Ini pun perpaduan juga kan Karim? Betul lah cakap kau Arif. Cumanya, tak payah haruk lah orang luar. Kita kena bertoleransi, okey? Tanpa mengira di mana sekolah kita. Kan korang pelajar SBP kan? Sambutan Hari Kemerdekaan juga dapat menyemai nilai patriotisme dalam diri kita. Salah satu caranya ialah bangga akan pencapaian negara kita pada masa ini dan juga mensyukuri apa yang ada di tanah air kita ini. Pencapaian atlet negara, kemajuan kemudahan infrastruktur, pengangkutan dan telekomunikasi, pencakar langit dan keindahan alam kita ini. Pesanan khas, janganlah berlebih-lebihan dalam hal ini sehingga kita mencaci maki negara lain. Cara yang lain ialah membuat karya-karya kreatif seperti lukisan, puisi, buku, komik, filem yang mempunyai nilai patriotik. Media massa boleh menyiarkan karya patriotik tersebut untuk mengajar media massa mengenai kepentingan menyambut Hari Merdeka. Namun masih jauh lagi perjalanan kita. Kita perlu membuktikan negara kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara maju. Kita juga perlu memainkan peranan dalam memajukan negara kita ini sesuai dengan kemampuan dan profesion kita. Salah seorang berikan contoh. Aku akan pastikan Kancil Emas aku menjadi novel bertemakan Melayu nombor ketiga di dunia. Kerana nirnama dan hikayat adiwangsa sudah dicopnya tempat pertama dan kedua. Dan jikalau boleh, aku mahu karyaku ini untuk bersaing dengan animasi Jepun. Dari manakah inspirasi bagi Kancil Emas? Aku cuma ganti Syukri je. Manalah aku tahu. Tapi pelakon suara kau tahu kan? Biarkan. Tapi Fawaz, kau ingat tak pesanan hari tu? Jangan tembus tembok keempat dan jangan buat references kepada karya lain. Kan aku padamkan warna rambut kau tu karang. Baik, Badrul. Oi, Karim. Tengok balik pantun. Kepala otak kau lah hidup aman. Kau tahu tak, ada musuh yang perlu kita lawan sekarang ni. COVID-19. Memang Ismail Sabri kena lantik Perdana Menteri Dia yang sebabkan COVID-19 merebak kembali. Baik Fikri Sabri jadi Perdana Menteri je. Korang boleh tak jangan kritik ahli politik sekarang ni? Baik. Memanglah beliau tu ada silap juga. Sifat manusia kan. Tapi aku percaya beliau akan belajar juga. Kita kena hargai usaha Barisan Hadapan untuk menamatkan zaman pandemik penuh sengsara ini. Patuh SOP, pakai pelitup muka dan jaga jarak. Dengan cara inilah kita membantu usaha mereka. Bila kedai dah buka, ia buka sebab ekonomi, bukan sebab 100% diyakini selamat. Ikut kau kalau nak bantu peniaga. Tapi kerana COVID berleluasa, jika tiada urusan penting, duduk rumah saja. Bila dah layak untuk mendaftar vaksin, daftar terus. Dah dapat temu janji, sila datang. Jangan sia-siakan nikmat perlindungan dari COVID-19. Sama-sama kita rakyat Malaysia bersatu untuk menang bersama. Akhir sekali sebelum tamat siaran video ini, marilah kita berdoa. Yang bukan Islam boleh berdoa mengikut cara masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah kami daripada segala keburukan dan bala bencana. Kurniakanlah kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Hindarkan kami dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah tanah air kami, Malaysia yang tercinta ini. Kami bersyukur kepadamu kerana dapat hidup dalam keadaan yang aman, damai dan harmoni. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari wabak COVID-19 yang merebak semasa ini. Serta lindungilah kami terhadap penyakit-penyakit berbahaya yang lain juga. Semoga Allah menamatkan pandemik ini supaya kami semua dapat menjalani kehidupan biasa dan terus beribadah kepadamu. Amin. Demikian sahajalah video ini.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pengacara SEMAWorld 2021 dan juga para penonton yang lain. Sekian, terima kasih. Sekali genggam api menjadi bara, semangat tidak bergoyang, teguhkan ikatan yang tersimpul sekian lama. Gunung didaki, gelora dituruni, sedera melangkah gagah seiring bersatu. Kita jalin tekad berpadu, menang bersama demi negara. Hargai pengorbanan di barisan